A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar sahabat-sahabat, rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Kita mulakan pagi ini dengan kalimah tayyibah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Allah kurniakan kepada kita sekali lagi peluang kehidupan ini untuk dimanfaatkan dengan perkara yang baik-baik. Moga-moga pagi ini tanggal 3 November 2023 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1445 Hijri ini memberikan kepada kita satu lagi peluang untuk menjadi manusia yang beriman, manusia yang bertakwa dan manusia yang berguna buat ummah, insya-Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Assalamualaikum pada pagi ini, dan yang sudah pastinya tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita nak bersama-sama bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan bersama-sama masuk dalam syurga sekeluarga, insya-Allah. Jangan lupa untuk like, share, komen dan save, serta sama-sama untuk bersama dengan kami di siaran langsung ini dan di live Facebook TV Al-Hijrah. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, segala ruang yang kami sediakan tak lain tak bukan untuk bersama kita mengambil pelbagai ilmu yang disediakan supaya dapat satukan ummah dengan ilmu membentuk Malaysia Madani. Alhamdulillah. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, pada pagi ini kita nak membuka satu lagi peluang untuk sama-sama kita meneroka, melihat serta bermuhasabah buat diri kita, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Maka saya nak bawakan satu tajuk iaitu berkenaan dengan meraih rahmat melalui bersilaturahim. Ya, kita biasa sebut dan kita biasa dengar. Tetapi apakah maksud sebenar as-silah ar-rahim itu dan bagaimana untuk kita meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan saya, tapi ada sahabat saya yang akan membicarakan tajuk ini, iaitu tetamu kita yang kita undang pada pagi ini yang berbahagia, Fadil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri, yang juga merupakan duta Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Allah, lama tak jumpa Ustaz. Itulah. Rindu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rindu itu dapat kita alirkan. Ya. Bukan hanya dengan kata-kata. Insya-Allah Tapi doa. amin. Ya. Dan juga pagi ini saya nak dapat perkongsian ilmu daripada Fadil Ustaz lah. Amin, amin, insya-Allah. Baik, sahabat rahimakumullah sekalian, seperti saya buka di awal tadi berkenaan dengan bersilaturahim ini, ya alhamdulillah hari ini kita bicarakan hal ini bukan untuk mencari salah orang lain, tapi untuk kita nak mencari peluang. Kita bukan hanya sekadar menambah kenalan, tapi kita nak menambah rahmat Tuhan. Fadil Ustaz, mungkin boleh mulakan dengan kami berkenaan dengan silaturahim. Apa maksud silaturahim Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wala. Al-Fadil Ustaz Nabil serta seluruh penonton, assalam. Pagi-pagi lagi kita dah bersama-sama. Alhamdulillah. Jumaat ni masya-Allah, pagi yang barakah. Amin, amin. Dan banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita straight to the point insya-Allah. Bila kita bincang tentang silaturahim ni, satu perkataan yang selalu sangat kita guna. Orang Melayu memang kita dah dibiasakan dengan perkataan ini, dan masya-Allah kan Ustaz Nabil. Ya. Banyak perkataan-perkataan Arab ni telah dimelayukan. Sampai bila kita belajar bahasa Arab pun kita kata, oh rupanya ini asal bahasa Arab. Ni kursi ni pun bahasa Arab juga sebenarnya kan. Maknanya banyak betul perkataan-perkataan itu. Antara perkataannya adalah silaturahim. Kata silaturahim ni datang daripada dua perkataan, silah dan juga ar-rahim. Silah maksudnya sambung, persambungan, pertalian dan sebagainya. Jadi kita menyambungkan antara dua benda yang mungkin boleh terputus, kita sambungkan semula. Ar-rahim asalnya daripada perkataan rahim itu sendiri, jadi macam-macam makna. Perkataan rahim asalnya juga adalah rahim daripada seorang ibu. Dan datangnya daripada perkataan rahim dan rahman, Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala campakkan rasa kasih sayang itu kepada seorang ibu, Ya, dan ibu ada rahim, maka melahirkan pula anak-anak dan terus berkasih sayang. Itu asalnya. Tetapi bila kita gabungkan dua-dua perkataan tu, silaturahim, maka bermakna kita menyambungkan hubungan persaudaraan. Dan persaudaraan ni kita faham dalam Islam dia luas. Dia bukan hanya saja kita kata hubungan keluarga saja. Dalam Al-Quran Allah Taala nyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang yang beriman itu adalah saudara. Jadi maknanya siapa pun yang beriman saudara kita. Tak kiralah dia warna kulit dia macam mana sekalipun, pasport dia jenis macam mana sekalipun. Kan semua tu adalah saudara-saudara kita. Kita tak boleh nak beza-bezakan. Semuanya adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Cuma kalau kita perhatikan kan, sambung satu lain kadang-kadang dia mencabar juga Ustaz. Ya saya. Kan saya selalu dapat telefon kadang orang mengadu apa semua kan. Kata ustaz, oh kata mencabar kata baikkan kawan tu lagi senang kata. Kadang-kadang ada keluarga tu yang jenis
dia nak berkelahi je kan. Yang kita sebut tadi pun kata benda boleh gaduh buat pun nak bincang kan. Macam tu. Kadang-kadang dia nak berkelahi tak habis-habis. Jadi masalahnya raya jumpa juga. Jadi bila raya jumpa tu kata ustaz macam mana ustaz? Masam muka. Kalau kita dah senyum, dia masam. Kita bagi salam 3 kali boleh jawab. Kan? Dan suka berpaling muka ke sana ke sini. Jadi kalau kita ni nak teruslah buat baik macam kita pula tergigih-gigih. Kadang ada macam tu. Kita ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW beritahu man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih. Siapa yang suka dia nak dilapangkan rezekinya. Dan ataupun dalam satu lagi wa ayyun sa'alahu. Dan dia dipanjangkan lagi usia. Falyasil rahimah. Maka sambunglah silaturahim. Hadis ni hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam An-Nawawi bila sebutkan hadis ni maksud ayyubsata lahu fi rizqi, dilapangkan untuknya rezekinya, maksudnya diluaskan, dijadikan banyak hartanya. Amin. Oh yang ini ni kadang-kadang kan kita kan kalau Allah Taala kadang-kadang Nabi SAW cerita tentang syurga, kelebihan-kelebihan syurga, padahal itu lebih besar. Kadang-kadang yang tu orang lupa. Tapi bila kata yang ni dapat banyak harta. Oh, banyak harta. Oi. Yang itu kelang kabut orang kejar. Walaupun harta tu sekejap je. Berapa lama sangat kita dapat harta. Dapat gunakan harta tu pun kan. Handphone Ustaz ambil mahal. Tapi berapa tahun sangat pakai. Kan? Allahu Lepas tu Akbar. habislah kereta kita berapa tahun sangat pakai. Rumah kita yang duduk tu pun berapa puluh tahun sangat. Lepas tu kita meninggal masuk kubur juga. Betul. Tetapi ialah manusia ni dia memang kadang-kadang dia perlukan motivasi dalam bentuk duniawi juga. Kan? Memang begitu. Dan salah satu motivasi duniawi adalah dilapangkan hartanya. Dan mudah-mudahan harta itu juga mendapat barakah. Amin. Maka cara untuk melapangkan harta di Islam salah satunya adalah menyambung silaturahim. Ini janji Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak mungkin berdusta. Jadi bila Nabi kata siapa suka, siapa seronok nak lapangkan rezeki, maka sambunglah silaturahim. Memang kena sambung silaturahim. Dan ganjaran-ganjaran kepada silaturahim ni banyak lagi. Dipanjangkan usia tu sebagai ulama kata secara literal, umur panjang. Sebahagian kata maksud dipanjangkan usia tu orang masih ingat, orang masih kenang. Kan walaupun kadang-kadang ada keluarga kita yang dah tak ada, tapi masih disebut-sebut nama. Betul. Jadi macam dia hidup lagi. Ya Allah. Kan masih macam hidup lagi. Kadang bukan kata keluarga kita, contohlah imam-imam yang terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, tadi kita dah sebut nama Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal lama dah. Allah. Kan 1000 tahun lepas atau 900 tahun lepas. Tapi masih lagi disebut pagi ni. Seolah-olah masih ada lagi panjang umurnya. Ya Rabb. Jadi caranya sambung silaturahim. Mudah-mudahan keluarga kita, saudara mara kita bila kita dah tak ada pun masih lagi sebut-sebut nama kita dan insya-Allah mendoakan kita. Amin. Itu cara yang kita kena faham berkenaan dengan bersilaturahim ini, tuan-tuan. Menyambung hubungan kita dengan lebih baik, insya-Allah. Ustaz, dalam situasi kita hari inilah dengan suasana fitnah dunia dan sebagainya, macam mana Ustaz? Satu, kita nak menyambung silaturahim. Yang kedua, nak menjaga hubungan silaturahim. Okey. Nak sambung Bismillahirrahmanirrahim bila disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gunakan perkataan fal yasil tadi kan. Hendaklah sambung. Dan dalam riwayat yang lain pula, hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tidak akan masuk syurga al-qati'. Qati' ni maksudnya pemutus. Kan? Orang yang memotong. Orang yang memotong ni maksudnya orang yang potong silaturahim. Orang yang boikot. Ya. Dia sendiri yang aku tak mau dah keluarga aku ni semua. Keluarga aku ni semua mengarut je, merapu je. Contohnya. Jadi dia sendiri yang memutuskan. Jadi lawan kepada putuskan sambung. Okey. Macam mana dia macam ni je. Kalau ialah secara umumnya kita kena buat baik ni kepada semua orang. Tetapi yang lebih-lebih utamanya tentu sekalilah pertama sekali kita kena letakkan prioriti pula mak bapak kita contohnya kan. Itu nombor satu sekalilah. Maknanya hubungan silaturahim macam mana pun buat ibu bapa, mak ayah kita. Itu memang paling utama sekali. Lepas tu dia akan pergi pula kepada zawil qurba. Kan, kerabat. Kita panggil kerabat. Kerabat ni mungkin mula daripada adik-beradik kita sendiri. Adik-beradik ni maksudnya adik-beradik orang KL, bukan adik-beradik orang Perlis. Adik-beradik orang Perlis maksudnya sanak saudara. Okey, sanak saudara. Jadi adik-beradik dan sanak saudara. Lepas tu dia akan pergi pula kepada jauh lagi daripada itu. Macam contoh dalam Quran, Allah Ta'ala mulakan kalau wal jari dzil qurba kan, jiran yang ada hubungan saudara, lepas tu jiran yang tidak ada hubungan saudara. Kan? Jadi dia pergi pula pada situ. Kemudiannya lebih luas daripada itu masyarakat setempat. Lebih luas daripada itu mungkin golongan fakir miskin, tak kira di mana mereka berada. Kemudiannya secara umumnya orang Islam satu dunia. Kan ini semua saudara kita.
Dan kita kena sambungkan silaturahim tu, maknanya bukanlah maknanya semua orang kita kena kontak setiap hari. Ya. Kan ada orang kata, ustaz saya kena sambung silaturahim. Hari-hari dia kerja dia duduk dekat WhatsApp je lah. Bukan begitu, tapi maksudnya kalau ada kita jumpa, kita kena bagi salam, kan, bertegur sapa, senyum, paling tidak itulah yang kita boleh buat. Allah. Ataupun tolong menolong bila ada orang susah, kita tolong. Bila kita tengok ada kemiskinan, kita bantu. Ada orang yang memerlukan bantuan apa saja, kadang-kadang bantuan bukan melalui kewangan. Ya. Kadang dia nak idea, kadang dia perlukan hanya bahu, kita katakan bahu untuk bersandar. Kita serahkan bahu, ataupun paling tidak kita tunjukkan solidariti macam kita sekarang untuk sahabat-sahabat kita di Gaza. Kita bersolidariti itu tunjukkan hubungan silaturahim juga, hubungan kekeluargaan kita. Maknanya kita kena ingat dia orang yang berada di sana juga adalah adik-beradik kita. Ya. Dan itu abang kita, tu kakak kita, tu adik kita, anak kita. Kan kita tengok bayi-bayi tu, kita kata ni anak aku. Allah, kalau kita rasa macam tu, maka mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang menyambungkan silaturahimnya, dan mudah-mudahan Allah Taala nilai kita sebagai orang yang telah melaksanakan hak saudara se-Islam. Amin insya-Allah. Itu pesan Fadil Ustaz untuk kita, mudah tuan-tuan. Bukan hanya sekadar kita bertegur sapa, tapi juga kita nak tolong membantu sekadar yang mampu insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Alhamdulillah, terima kasih sahabat yang masih setia bersama kami dalam Assalamualaikum. Masih lagi kita berbicara tentang kempen untuk membangun aset Islam ini, iaitu dalam masa yang sama kita nak sama-sama tuan-tuan dan puan-puan meraih rahmat melalui bersilaturahim. Tadi Fadil Ustaz Abdul Qadir dah kongsi dengan kita tentang maksud bersilaturahim dan anjuran dalam Islam ini supaya bersilaturahim. Tapi Fadil Ustaz, mungkin peluang yang ada ni kita nak tengok Ustaz. Sebab Ustaz sebut tadi antara perkara yang perlu kita buat ialah menjaga kebajikan saudara kita. Rasa nak tolong, sedih dan prihatin terhadap mereka. Tapi dalam masa yang sama, macam mana sebenarnya kita nak menjaga kebajikan saudara, terutama yang memerlukan ini? Okay, bismillah, alhamdulillah. Bila kita cerita tentang nak jaga kebajikan ni, dia bermula daripada hati kita. Apa yang dipanggil sebagai empathy tu kena. Empathy. Dia prihatin, dia bukan sekadar kesian. Kalau kesian tu dia biasanya dia tak tentu lagi bawa kepada membantu. Ya. Kan? Dia cuma kesian. Dah lah kan. Lepas tu dia relax, pergi main bola. Kan? Dia kesian, dia pergi makan macam dia tak rasa apa. Tapi kalau ada empathy, dia akan rasa berat. Dia kata, ish, ini aku kena tolong. Jadi dia bermula daripada situ dulu. Kemudiannya yang menguatkan kita untuk menolong juga adalah kita orang yang beriman. Tentu sekali kita percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, siapa mudahkan urusan orang beriman lain, Allah mudahkan urusan dia. Bahkan Allah mudahkan urusan itu pula dunia dan akhirat. Allahu akbar. Kita ni kalau boleh nak dimudahkan segala-galanya. Kan, semua benda kita nak kalau boleh Allah mudahkan segalanya. Daripada pagi ni kita keluar rumah sampai ke petang, sampai ke malam nanti, bahkan sampai kita ketua nanti, sampai di akhirat lebih-lebih lagi. Ya Rabb. Lagilah kita nak dimudahkan oleh Allah SWT. Caranya kita tolong orang, kita mudahkan untuk orang lain. Kita mudahkan orang, Allah mudahkan. Dan kita ingat hadis Nabi SAW yang popular sangat, khairun nas anfa'uhum minnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi kalau kita rasa kita nak jadi umat yang terbaik kerana Nabi SAW adalah
manusia yang terbaik. Kita nak bersama dengan baginda. Maka kita kena fikirkan macam mana aku nak bagi manfaat lagi kepada orang lain. Kepada keluarga kita, kepada saudara mara kita, kepada jiran kita, kepada ummah, kan, kepada masyarakat ataupun umat Islam seluruh dunia. Apa lagi aku boleh buat? Apa lagi aku boleh buat? Aku nak tolong apa lagi? Kan itu yang kita buat kempen di TV Al-Hijrah dan sebagainya ni. Sebenarnya untuk membantu kita supaya kita semua boleh memberi manfaat. Kan, bukan hanya semata-mata kita mendapat manfaat, tapi kita juga sama-sama berkongsi dan memberi manfaat. Amin, amin. Itu di antara peluang saat dan ketika ini. Bila Ustaz kata nak berkongsi manfaat, Ustaz, Ya. Saya difahamkan juga Fadil Ustaz dan bersama sahabat-sahabat kita di Mihrab sedang bersama untuk membina kempen membangunkan aset-aset terutama masjid dan utamanya. Boleh Ustaz kongsikan sikit tentang kempen ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita cerita tentang membangunkan aset-aset Islam ni, kita macam biasa kempen ni kempen yang berterusan. Dan macam-macam masjid yang memerlukan dana dengan pelbagai sebab. Mak tahfiz di seluruh negara kita memang banyak yang memerlukan kepada bantuan kita semua. Jadi Mihrab sendiri ada banyak projek yang ongoing, kan, yang kita boleh tengok dekat Facebook Mihrab. Dan pagi ini saya nak berterima kasih kepada semua yang telah membantu dan menyumbang kepada Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam di Kajang. Masjid Al-Falah ni kalau kita perhatikan sebenarnya kerja-kerja pembangunan tu dah siap dah. Dan kerja pembangunan tu asalnya dah siap dan mudah-mudahan dah tak lama dah untuk Amin, insya-Allah moga. Kan cumanya kalau kita perhatikan daripada tahun 2016 2016 ada masjid yang cantik ni kita tengok dekat apa skrin TV kita sekarang ni. Daripada tahun 2016 dibuat, kemudian dah siap dah. Dah cantik sangat-sangat dah. Kita kata, kenapa tak boleh duduk lagi? Kenapa jemaah tak boleh semayang lagi kat situ? Dan jemaah sangat-sangat makin lama makin bertambah, makin bertambah. Lebih-lebih lagi lepas Putrajaya makin ramai orang. Dan limpahan daripada orang di Putrajaya tu pergi ke Sungai Ramal di Kajang tu. Jadi masjid yang cantik begini, desain dia macam dekat Turki ya. Kalau kita tengok tu, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan paling lewat biarlah sebelum Ramadan ni. Amin. Tapi yang diperlukan tinggal sikit je lagi. Kita boleh kata lagi 10% lah. Dan apa yang diperlukan ada lagi repair work sikit. Kemudiannya adalah contohnya sound system dia. Ada lagi tentang kumbahan, apa semua saliran air dan sebagainya. Jadi ada beberapa perkara lagi yang diperlukan di ujung-ujung je ni 10% lagi. Saya biasa cadangkan kepada para sahabat-sahabat TV Hijrah. Kalau kita tengok masjid dah nak siap sangat dah. Dah nak sikit je lagi tu. Kena rebut, kena cepat. Sebab kalau tidak habis. Kira dah peluang terakhir. Peluang terakhir sebab masjid kalau dah siap dah tak elak dah kat TV Hijrah ni. Kan? Maknanya kita dah habislah peluang tu. Kena cari masjid lain pula. Yalah. Kan? Jadi masjid yang ni memang dah nak siap sangat-sangat. Jadi mudah-mudahan kita ada saham dalam pembinaan masjid tu. Orang semayang kita dapat pahala. Orang baca Quran dalam tu kita dapat pahala. Orang iktikaf dalam tu kita dapat pahala. Ni Ramadan pula dah dekat, nanti ada semayang tarawihnya lagi dan sebagainya. Mudah-mudahan berterusanlah pahala untuk kita semua insya-Allah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok masjid dah siap lagi mudah untuk kita boleh bayang. Kan? Kita dah boleh bayang orang semayang kat situ Dah nampak dah naik dah kan bentuknya. Dia bukan kata apa khayalan lagi dah. Kan? Dia adalah realiti. Jadi tinggal lagi sama ada kita nak ataupun tidak, kita nak buat ataupun tidak. Dan kita kena ingat juga bukan saja peluang terakhir, takut peluang terakhir untuk masjid tu je. Tapi kita ingat umur kita. Umur kita pun belum tahu sampai bila. Takut itu je lah pagi ni peluang terakhir kita. Kan takut nanti masuk dalam kubur kata, ya Allah aku nak balik semula datang ke bumi untuk membantu. Jadi terus layari www.infakmihrab.com. Ada nombor akaun yang tertera dekat skrin TV kita. Ada tadi QR code juga diletakkan. Dan juga ada nombor telefon yang tertera. Kita boleh WhatsApp saja terus. InsyaAllah mudah saja. Ada nombor WhatsApp tu. Terus cepat-cepat saja WhatsApp. InsyaAllah ada pegawai yang akan membantu kita. Kalau boleh keluarkan phone kita masing-masing ataupun siapa yang sedang menonton di Facebook, terus screenshot aja. Kan? Ambil tu nombor akaun tu. Kan? Kalau saya sebut pun 562405654420 bukan hafal pun. Kan? Jadi tu screenshot gambar yang sekarang ni. Kan? Yang ada tu ada QR code sekali dan ada nombor telefon sekali insya-Allah. Cepat-cepat layari infakmihrab.com ataupun terus ke Facebook Mihrab, Pertubuhan Mihrab ataupun di Instagram Mihrab HQ. InsyaAllah boleh tengok sendiri perkembangan semasa projek-projek membina aset-aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini. Jadi Fadil Ustaz agak mudahlah untuk kita nak menggunakan peluang dan platform yang sedia ada ni. Kadang-kadang nak pergi mungkin duduk di Perak, nak pergi Kajang jauhnya ya Allah. Tapi dekat untuk kita dan mudah
untuk kita Dan hari pahala ini. sampai dari sana. Betul insya-Allah. Di peluangnya ialah snap je kan, screenshot. Lepas ni terus gunakan QR code ataupun nombor akaun yang tertera di Facebook, di kita punya live ni untuk tuan-tuan terus menyumbang insya-Allah. Apapun insya-Allah kita doakan moga-moga usaha yang berbaki ini dapat disegerakan. InsyaAllah. Dan seperti hajat Fadil Ustaz dan mewakili seluruhlah sahabat-sahabat kita di Mihrab untuk terus menyiapkan Masjid Al-Falah ni dan dapat digunakan sebelum Ramadan tahun ini insya-Allah. Terima kasih Fadil Ustaz atas peluang yang dapat kita kongsikan pada pagi ini dalam meraih rahmat Allah melalui bersilaturahim. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak terus bersilaturahim. Jadi jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat seketika dan kembali lagi jam 7 pagi nanti. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.